forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap isu Tun Daim ni. Hari ni dia keluar kenyataan. Saya baca detail sedikit. Bekas Menteri Kewangan Tun Daim sendiri menafikan beliau dan keluarganya terbabit dalam rasuah atas sebarang salah laku. Sebaliknya mendakwa tenteranya bermotifkan politik. Dakwanya sehingga kini bila tidak dimaklumkan kesalahan yang dilakukannya. Okey, mari kita dengar respon daripada Datuk Kamal Amir. Dia akan kita komen macam biasa. Hari ini saya setelah selama 4-5 hari heboh cerita Tun Daim apabila bangunan miliknya disita oleh SPRM. Hari ini Tun Daim membuat kenyataan. Beliau menafikan perbuatan rasuah. Katanya tidak ada sebarang perbuatan rasuah atau salah laku dalam apa juga bentuk oleh beliau atau keluarganya. Itu kenyataannya, dan beliau menyifatkan siasatan oleh SPRM sebagai berniat jahat. Menurut Tun Daim, dia kata sehingga hari ini beliau tidak dimaklumkan oleh SPRM tentang kesalahan yang didakwa dilakukan. Namun terhadap usaha terancam katanya untuk memburukkan saya dengan mengeluarkan maklumat salah dan tanggapan tidak berasas terhadap saya. Ini kenyataan Tun Daim saya hari ini yang dikeluarkan dalam semua media. Dia katanya beliau memberikan kerjasama penuh dengan SPRM dan kerap berkomunikasi dengan agensi itu melalui peguam. Oleh itu adalah salah nyata bagi sumber SPRM untuk mendakwa bahawa saya tidak membuat pendedahan yang betul mengenai butiran kewangan yang dituntut oleh SPRM. Saya mengulangi katanya bahawa semua yang diminta secara bertulis oleh SPRM telah didedahkan dan mengikut undang-undang katanya. Beliau turut mengkritik yang membawa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana didakwa mengeluarkan kenyataan tanpa asas berhubung siasatan itu untuk memburukkan kredibilitinya. Katanya lah saya. Jadi katanya tindakan sesuai akan dia ambil. Dan perkara itu selepas berbincang dengan peguamnya. Itu juga SPRM sebelum ini menyita Menara Ilham di Jalan Binjai. Juga beliau akan bincang dengan peguam untuk mengambil tindakan undang-undang. Jadi saya melihat sekarang ni, macam mana saya katakan semalam, the beginning of the war. Political war lah, bukan perang secara peribadi, peperangan politik. Sedang terbina antara Dr. Tun Daim dengan Perdana Menteri. Sebab beliau mengatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim memang memusuhi beliau sejak tahun 1998. Jadi sebab itu dia kata, merujuk pada kenyataan Datuk Seri Anwar, it's an open secret. Someone had raped so much well. Pada 22 Disember lalu, beliau menyifatkan ia sebagai sindiran yang tidak berasas, yang memberi gambaran beliau sudah bersalah walaupun siasatan sedang berjalan. Tindakan itu bukan saja menunjukkan beliau tergugat dengan saya, malah mendedahkan beliau menyalahguna kedudukannya sebagai Perdana Menteri kerana mencampuri urusan SPRM. Jadi beliau turut mendedahkan SPRM tidak pernah mendedahkan kesalahan yang didakwa terkait dengan dirinya meskipun sudah membangkitkan persoalan itu secara bertulis kepada Badan Penguatkuasa Terbabit. Jadi keadaan di sekarang ni, peperangan, Tun Daim akan mula kenyataan yang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cuma saya yakin bahawa dalam soal begini, Datuk Seri Anwar Ibrahim beliau tetap tegas untuk tidak berkompromi. Itu keadaan saya. Ini satu hal lagi saya, apa punya mengarut ni saya. Saya melihat ini satu lagi apabila, ini bagi saya mengarut. Dan agak kurang menyenangkan apabila Yang Berhormat Menteri Komunikasi Saudara Fahmi Fadzil mendedahkan katanya bahawa rakyat berhak untuk tahu bagaimana wang sejumlah 700 juta ringgit digunakan bagi iklan dan publicity yang dibelanjakan oleh dua kerajaan terdahulu. Itu yang kita mengarut ni sekadar. Bukan Saudara Fahmi Fadzil mengarut. Mengarut kalau wang sejumlah itu sejumlah 700 juta digunakan bagi tujuan iklan dan publicity. Sedangkan saat-saat tersebut, rakyat berada dalam kesusahan. Negara berada dalam keadaan ekonomi yang merudum. Waktu zaman itu bagaimana ada juga rakyat yang bunuh diri. Ada rakyat yang hancur perniagaannya apabila dilakukan PKP dan sebagainya. Tapi kalau menurut Saudara Fahmi, dia kata
Rakyat perlu tahu bagaimana 700 juta bagi untuk tujuan iklan dan publicity dibelanjakan oleh dua kerajaan terdahulu. Jadi dalam satu catatan media sosial, beliau berkata perbelanjaan itu adalah sangat besar. Memang besar saya, memang mengarut saya. Ini memang mengarut saya. Sebab itu katanya rakyat berhak tahu bagaimana 700 juta itu telah dibelanjakan. Sama ada semua direkod dengan baik atau jika ada sebarang perkara yang melanggar undang-undang perlulah diketahui. Jadi media sebelum ini kita melaporkan bahawa kerajaan persekutuan membelanjakan sehingga 700 juta untuk kerja pengiklanan, promosi dan publicity bagi menghebahkan agenda kerajaan untuk tempoh daripada tahun 2020 hingga 2022. 2 tahun saja. 2 tahun saja. Ini yang dilaporkan oleh media bernama. Jadi perbelanjaan berkenaan digunakan oleh dua pentadbiran terdahulu dalam menguang-nguarkan pencapaian dan usaha kerajaan. Saya melihat saya kalau benarlah itu berlaku, memang mengarutlah. Mengarut saya. Tapi masih lagi ada orang menyokong dan sebagainya. Sebab itu kita mengharapkan agar Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat melaksanakan tugas tanggungjawab sebagai Perdana Menteri untuk membersihkan. Banyak sangat saya. Ini bukan semut, ini bukan anak-anak. Banyak sangat. Dulu saya dah berkatakan bahawa kerajaan kita diibaratkan seperti kain putih yang telah pun kotor. Dan ada yang mereput apabila ekonomi kita dalam keadaan sekarang ni. Kalau tidak dilaksanakan dengan tuntas, saya rasa sesuatu pada negara ekonomi kita ni akan bertambah hancur. Itu keadaannya saya. Macam mana saya dedahkan semalam. Kalau ada pula kalangan pihak-pihak tertentu yang khawatir, bimbang tentang diri mereka akan diseret ke muka pengadilan. Ya saya Pak Chu, pada Pak Chu 207 bilion tu kerajaan Jepun beri pada waris buruh paksa macam mana? Itu belum terbuka lagi Pak Chu. Banyak ni saya. Orang putih kata there's a lot of skeleton. Banyak kerangka-kerangka yang tersembunyi di dalam almari. Kalau mengikut pernyataan yang Muhammad Presiden UMNO, dia kata banyak sangat bangkai-bangkai tikus yang tersembunyi. Ini yang berlaku secara. Jadi perlulah kita membantu Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menyelesaikan persoalan ini. Dan bila adanya usaha untuk menjatuhkan beliau melalui macam-macam usaha lah saya merasakan ini mengundang ketidakstabilan politik. Kalau ini berlaku, apa jadi pada negara kita? Pelabur-pelabur sudah pun standby. Tahun baru ni menjelang Januari, sekitar dalam 310 bilion pelabur-pelabur akan datang ke negara kita untuk membawa pelaburan. Tapi kalau ini tidak diselesaikan, tentulah mereka hilang keyakinan. Saudara Kin Lay dia kata, Menteri Komunikasi jangan cakap saja, tapi kena buktikan. Itu saya bersetuju, Saudara Kin Lay. Dan Saudara Rizal dia kata membazir saja, memang membazir. Saya kalau 700 juta bukan sikit saya. Kalau setakat 7 juta tu boleh tahan juga saya. Tapi saya rasa kalau kita nak cari jalan untuk mempopularkan persoalan-persoalan bagaimana murninya kepimpinan. Kita saya baca detail sikit lagi dekat berita harian ni. Dakwanya sehingga kini beliau tidak dimaklumkan mengenai kesalahan yang dilakukannya walaupun sudah berkali mengajukan perkara itu kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM. Saya boleh mendedahkan bahawa kami menerima surat yang ditandai oleh Ketua Pusuruhanjaya SPRM Azam Baki sendiri yang menolak secara langsung untuk memberitahu apa kesalahan saya. Namun terdapat usaha terancang untuk memburukkan saya dengan mengeluarkan maklumat salah dan sindiran tidak berasas terhadap saya, katanya dalam kenyataan hari ini. Tuan-tuan, tunggulah kesihatan yang detail nanti. Mari terus menyokong kerajaan Pembangunan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.